jika ada tersekat, tolong komen kat sini sebab mata saya masih tengok kepada komen. Anyway, terima kasih kepada ada lebih kurang 16-17 orang yang masih stay. Okay. Anyway, kenapa saya bawakan tadi mula-mula video testimoni itu adalah kerana itu adalah fresh from the oven daripada tim Smart Saham. Bagaimana Tuan Hafizuddin, nanti kat break tadi saya nak cuba bawa video tu nanti. Okay, baik. Gold is bouncing back, hard back. Will it be best time to invest in gold? Okay. Pada sesi lepas, pada sesi komoditi lepas, saya cuba kita cuba bawa berkenaan dengan palm oil, yang mana harga palm oil tu dia naik disebabkan kerana bukan sebab dia nak naik, dia naik atas fundamental. Jadi kita tengok, tapi dia naik disebabkan perkara-perkara sekeliling yang memaksa dia naik sampai kepada double daripada tahun lepas. Maknanya year to year tu dia naik sampai double. Kerana kalau kita bercerita tentang palm oil ni, seperti yang saya beritahu pada 20 Mei hari tu, orang-orang kampung sedang seronok jual. Sebab bila orang kata apa, jual beli sawit ni dia dalam bentuk cash. Okey, baik. Anyways, elok suka untuk saya wish Tuan Afif Izzah, Irfan Sharif, Tuan Fairuz Ibrahim, terima kasih kerana sudi komen. Okey, baik. Ini poster untuk event kita pada malam ini. Okey, tajuk kita berkenaan dengan gold. Baik, apa jadi dengan market kita ini so far saya rasa saya just ambil screenshot daripada M+ tadi. Kita nampak dia actually balance lah. Okey, dia punya hijau dan merah itu ada winning dengan losing. Itu kalau kita tengok 500 lebih winning, 500 lebih losing lah. So lebih kurang at par. Mungkin orang kata apa, effect of moratorium. Mungkin orang kata apa, ekonomi tak berapa nak cantik, tapi due to effect of moratorium barangkali jadi ada apa, winning force. Ada winning force cuba yang cuba push the market so that dia jadi balance tu kan. Tapi bos, macam ada beberapa orang yang hold serba dynamic, aduh pening kepala, jatuh nak dekat. Ada yang pegang ke? Ada yang hold serba ke setakat ni? Okey, saja nak tahu kod-kod ada yang mendengar sesi santai saya pada malam ini, dia hold serba ke kan? Jatuh kau. Okey, nampaknya line interrupted lagi kat sini. Okey, sekat-sekat kan, sebab saya volume dekat saya punya earphone ini terberhenti sekejap. Boleh komen sikit. Dia sekat-sekat tadi Okey, next adalah apa yang berlaku kat indeks kita. Indeks kita so far dia sedang ranging lah, saya boleh kata. Mana on the bigger picture dia dah break the uptrend line juga. Okay, so in the smaller picture dia tengah main range. Mana jika anda dapat orang kata apa, belajar untuk tangkap mana-mana counter yang mungkin trending at that particular time frame, anda should be orang kata apa, should be manage to secure anda punya portfolio with during orang kata apa, at uncertainty punya time ni. Okay. Baik, ini sedikit orang kata apa, pengenalan lah, yang sama setiap slide saya, setiap sharing saya akan share. Inilah guru-guru saya dalam tim Smart Saham, Tuan Alwi, Tuan Siraj Fahmi, Tuan Faiz Wahab, Tuan Luqman dan Tuan Afif. Ya. Okey. Baik, kita terus kepada topik kita kerana kita dah drag lewat sikit pada malam ni. Okey. Anyway, boleh komen sedikit ke ataupun bagi like sikit kepada yang mungkin masih ada bersama dengan saya pada malam ini, so that saya tahu saya tidak orang kata apa, bersendirian lah. Okey. Jadi gold lah, kenapa dipilih tajuk gold ni? Kita cuba membuatkan satu skim jadual untuk sesi Bursa Cicit hari Selasa adalah hari komoditi. Jadi pada sebelum ini komoditi yang dibawakan oleh saya juga adalah kelapa sawit. Jadi next yang kita cuba sharekan pada hari ini adalah gold.
bukan bermaksud orang kata apa saya pakar emas ataupun orang kata apa very knowledgeable pasal emas, tapi saya rasa atas kapasiti saya sebagai seorang licensed financial planner, dengan knowledge yang saya cuba garap, saya cuba study sedikit before untuk sesi pada malam ni, yang kata apa, sufficient enough untuk kita sharing santai, untuk kita orang kata apa, melihat adakah emas ni sesuai untuk dijadikan instrumen pelaburan sekarang ataupun masa akan datang. Okey, baik, ini adalah chart yang mana saya bawakan historical price yang berlaku dan apa occasion yang berlaku kepada waktu-waktu yang dilabelkan itu, bagaimana naik turun itu berlaku. Okey, pada 1973, ini permulaan end of gold standard, yang mana sebelum ini segala duit dalam dunia ini disandarkan pada emas. Okey, kemudian starting 1931 ke 1933, orang kata apa, idea ini cuba diketengahkan rentetan daripada Great Depression lah. Pada 1933 itu, selepas pada Great Depression, bagaimana Fed untuk riliskan daripada bonding antara USD dan gold, tapi dia tak abruptly inilah, dia partially ada berapa ounce per USD dia kurang sampai tahun 1973 completely dissociate. Okey, completely dissociate. Okey, apa yang jadi ni, dia terputus pula, Allahu Akbar. Okey, dia completely dissociate. Okey, dia completely dissociate. Kemudian tahun 1997 hingga 1980, emas naik kerana ketika itu berlaku inflation dekat US. Okey, very big inflation yang menyebabkan surge naik emas ini. Okey, dan 1981 Gold Commission, nama scene tu, iaitu cubaan untuk menambat balik gold kepada emas, dan ketika itu orang kata apa, tak favor lah, kerana start pada tahun 1976 itu, selepas berpisah end of gold standard itu, maka dia orang kata apa, surge naiklah, ditambah dengan recession yang berlaku. Okey, so 1981 cubaan untuk masuk, orang kata apa, mengikat kembali, so berlaku kejatuhan yang signifikan untuk ketika itu. Okey, sebenarnya dia terus 1980, sekitar 1980 dan 1990, dia harga emas agak stabil kat situ, sekitar 300 ke 400 ounce USD, 300 ke 400 USD per ounce. Okey, dan harga ini dia balance dengan Dow Jones Index. Dow Jones naik, emas jatuh, emas naik, Dow Jones jatuh, dia naik turun sehingga kemuncak berlakunya 9/11. Okey, 9/11 ni lah bermulanya orang kata apa, the surge of the gold. Dia terus menaik sehingga tahun 2012 orang kata apa, dia kemuncak dia kerana ketika berlakunya housing bubble ataupun subprime crisis. Jadi dia naik kerana emas dia memang directly inversely proportionate dengan emas, ekonomi dan emas ni lah, inversely proportionate. Jadi
post recession recovery, dia berlaku selepas recover, maka selepas itu emas mendadak jatuh. Ketika tahun 2012 ini jugalah di Malaysia masa tu banyak skim-skim pelaburan emas kerana emas naik mendadak yang signifikan. Masa tu Tok Belagak ada, macam-macam lah, khazanah bangsa, ramai yang tersontot oleh skim-skim emas ini. Kerana apa? Kita boleh tengok emas tak pernah naik setinggi itu. Jadi dia naik masa itulah apa lagi skamer muncul. Okey, jadi dia naik dia jatuh dan dia start naik balik pada 2018 kerana ketika tu weakening of USD dan ditambah dengan COVID lah. Okey, so dekat sini apa yang saya nak sampaikan bahawa tak nak emas ini dia tertakluk kepada supply and demand. Anything yang expose kepada keperluan dan orang kata apa, supply and demand, dia akan ada naik turun. Jadi dekat situ adalah sedikit hint yang mana saya nak sampaikan bahawa adakah dia sesuai untuk menjadi satu investment tool ataupun perkara lain. Okey, dia bukan tak bagus, amat bagus emas ni. Cuma adakah dia sesuai menjadi kita punya, kalau kita main bola tu boleh jadi striker, kita boleh lihat orang kata apa, hint pertama dia daripada chart yang saya plotkan daripada 1973 sehingga semasa. Okey, kerana tak nak sesuatu investment itu dia perlu adanya orang yang nak membeli dan nak menjual dan membeli. Jadi perkara itu akan tertakluk kepada naik dan turun. Jadi apabila ada orang kata apa, info yang diberikan kepada masyarakat, saya sebagai orang kata perancang keuangan yang berlesen dengan Suruhanjaya Security, orang kata apa, amat risau dan orang kata menganjurkan untuk rakyat bersama-sama untuk menambah ilmu. Okey, baik, kita kepada next slide kita. Jadi tadi tu adalah saya plotkan 1973 sehingga sekarang. Okey, ini adalah recent chart daripada Ogos 2020 sehingga Mac 2021, emas melaku orang kata apa, downtrend lah. Okey, downtrend. So dia jatuh, dia downtrend dia. Saya tak buat downtrend punya line tu downtrend punya line. Dia naik highest in history pada Ogos 2020 dan dia start to turun, dan starting Mei lepas dia break actually downtrend line tu. So orang kata apa, dari segi mungkin siapa yang biasa dengan orang kata apa, technical chart ini, maka dia tidak confirm, tapi dia memberikan signal kepada kita bahawa dia dah break lah downtrend line. Maknanya ada kemungkinan dia nak naik jatuh, ataupun biasa orang panggil breakout lah. So mungkin boleh letak in position, tapi pada saya kita tengok dulu, kerana apa-apa pun dia takluk kepada beberapa faktor yang kita akan share pada di dalam slide ni di ujung Okay, what factors that influence gold price? Okay, saya minta maaf, saya sedar sebab saya sambil mendengar ini, dia memang terputus-putus. Maafkan saya kerana semua pendengar yang ada, tapi saya rasa info yang saya share ni insya-Allah kata apa berguna dan dapat memberikan sedikit insight kepada mungkin siapa yang cuba invest dalam gold. Jadi ada beberapa faktor, ada 7 faktor yang saya based on reading, based on saya punya pembacaan yang menyebabkan influence gold price kepada secara keseluruhan, dan yang berlaku kenaikan 5G vaksin ke tu. Alamak, 5G vaksin macam tuan ni lain macam ni, ada maksud. Boleh jadilah saya rasa ni kena game ni kot. Padahal tadi dah test elok, tapi apakan daya, saya minta maaf sangat. Tapi saya cuba teruskan juga orang kata apa,
perkongsian yang saya dah cuba ekstrak daripada pembacaan saya lah. Okey, insyaAllah. Yang pertama adalah Central Bank Reserve. So after tak apa Tuan Hanif makin syok. Ada orang gurau masa mana saya tak terasa saya bercakap seorang. Anyway, pasal vaksin dan iklan, since Tuan Hanif dah ni, saya amat menyerulah. Mana sebagai profession saya sebelum ni saya bergelar sebagai seorang doktor, amat saya nak galakkan. Okey, iklan sikit, saya divert sikit. Kenapa anti-vaksin ataupun masyarakat jadi panik? Kerana info yang datang tu tak balance. Jadi sebelum ni tak ada orang pun nak cara pasal vaksin pun. Yang mungkin tahu adalah cuma pekerja kesihatan. Yang pekerja kesihatan pun mungkin yang tahu secara direct, mungkin nurse, mungkin doktor, mungkin saintis, okey. Even yang terlibat dalam kesihatan pun mungkin tak berapa nak tahu macam mana vaksin tu bergerak. Kita tidak kata vaksin itu 100% dia, tapi dia akan ada side effect. Tetapi dia punya kepentingan tu sepatutnya mengatasi dia punya side effect itu. Okey. Jadi tolong anjurkan saja iklan sikit daripada divert kita, kerana saya rasa penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia tengok akibat dia malam ni habis. Kalau saya buat online kat office tak ada hal ni, sebab dah kena kat rumah tak boleh pergi mana-mana. Okey. Jadi minta maaf. Kata apa, kadang geram yang cakap tu risau pasal blood clot lah, blood clot tangan duk pegang rokok ni. Sedangkan rokok tu dia punya efek untuk blood clot tu lebih tinggi daripada side effect of vaksin tu. Okey, kita balik kepada topik kita. Thank you Tuan Hanif. Okey, punca pertama mengapa gold naik untuk recent case ni adalah Central Bank Reserve. After dia bermula daripada gold standard abolish. Gold standard abolish. Pada masa start pada tu, negara pertama yang start kumpul emas ataupun pioneer adalah Turki, dan dia diikuti oleh banyak negara dah, China, even US sendiri. Even dia orang dah abolish gold standard tu. Mereka start tu kumpul. Itu juga yang berlaku kepada recent case ni. Apabila berlaku, based on pembacaan saya, berlakunya COVID ni, so dia banyak negara start tu kumpul gold yang mana mampu lah. Okey, Tuan Is Muhammad, Tuan Syafiq Sharif, saya sokong Tuan 100%. Yang macam Tuan Syafiq, doakan saya. Ni sahabat saya Tuan Syafiq Sharif. Dia orang kata apa, bakal berkahwin tak lama lagi. Doakan beliau dimudahkan majlis beliau. Okey, Tuan Is Muhammad, betul orang agama kena bagi galakkan pasal vaksin. Betul sangat. Orang kata apa, dia unbalance lah. Kita panjang pula pasal vaksin ni nanti. Kau orang kata saya terlampau pro. Tidak. Orang kata apa, logik je lah. Orang kata apa, kita balance, jangan terlampau ekstremis. Apa yang saya dapat di Mesir dulu adalah kita kena cuba berada di pertengahan dalam apa saja yang kita buat. Jangan terlampau ekstrim. Okey, baik, itu adalah sebab pertama kenapa emas ni naik untuk recent case dan main factor. Kerana dia punya cara logik dia adalah apabila supply kurang, kerana aku nak pegang gold aku, kau nak pegang gold kau, jadi circulation of gold tu kurang. Okey, jadi itu akan push the price up. Okey, kedua adalah value of USD. Kalau kita ingat dua dalam chart tadi tu, 2018 ke 2020 dan post abolish of gold standard 1976 to 1980. Okey, ketika itu weakening of USD and high inflation lead to peningkatan of harga emas. Jadi apa yang berlaku, kalau anda rajin, siapa-siapa yang main forex kat sini, anda boleh tengok. Sebab tu yang ramai duk syok untung lah main forex lah. Okey, iklan sedikit lagi. Saya ataupun kami di TXI berpegang untuk forex trading yang berlaku dalam masyarakat sekarang tidak patuh syariah lah, kerana dia lebih kepada money game rather than comply supply and demand. Not to debate, just take my message, absorb. Kalau tak terima, saya minta maaf. Sambung balik. Jadi kepada tadi, mana dia adalah relate kepada value of USD.
Okey, so itu yang start berlaku kepada March tadi. Boleh jadi kerana berlaku masalah antara base bacaan saya tadi, jobless rate, jobless punya rate di US amat tinggi, dan ditambah dengan perkara-perkara vaksin dan orang kata apa, cabaran besar juga untuk Biden. Tapi so far kalau mengikut indeks US, Dow Jones Index dan S&P 500, keadaan dia agak stabil. Mungkin orang kata apa, rakyat cuba juga membantu kepimpinan yang ada sekarang, dan cuba mencetuskan orang kata apa, stability. Kerana pada dalam satu negara itu, stability will lead to the spur of the economy. Investor akan masuk. Itu yang sebenarnya kita berharap kepada negara kita yang tercinta. Kerana kalau mungkin siapa bertanya, siapa yang mungkin menjadi pelanggan ataupun klien saya, yang mana saya manage duit mereka, way of saya pandang buat masa ni, saya memang larikan sikit daripada market Malaysia due to instability, very uncertain. So it is due to many factors lah. So hopefully kita berharap this thing will end soon, so that kata apa, ekonomi dan kesihatan kita dapat orang kata recover lah. Okey, so far ini point kedua. Boleh komen sedikit tak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mendengar, setakat ni ada stuck tak? So far saya dengar dekat earphone saya ni macam tak ada stuck. Alhamdulillah, insya-Allah. So nanti di end season saya, di end sesi saya ni, saya nak mainkan juga video Tuan Hafizuddin tadi. Hopefully tak ada stuck lah. Okay, so first point tadi is Central Bank Reserve, yang mana mereka to cap the goal to themselves. And second is value of USD. Alamak, bila saya dah start cakap, dia dah mula sekat pula kan. Okay, point ketiga clear. Ustaz Muhammad Wafiuddin, terima kasih sahabat saya, Ustaz Muhammad Wafiuddin. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Ustaz dengar daripada mana tu Ustaz? Mention stuck, dia stuck betul lah. Allahu Akbar. Furas betul lah. Tapi itulah. Okay, jangan cakap lah. Tu Haji Imran betul. Mention stuck, dia stuck pula. Okay, kita terus point ketiga. Based on pembacaan saya, apa yang menyebabkan emas ni naik? Okay, di hujung nanti saya akan berikan buah pandang saya sama ada sesuai tidak untuk invest. Kerana ini faktor-faktor yang saya share, apa yang berlaku, kenapa kenaikan yang recently, March daripada March ke Mei, selepas dia dah break the downtrend line yang daripada Ogos 2020. Baik, point ketiga adalah industrial demand. Asia ini adalah mungkin Asia ni suka kot barang kemas, barang perhiasan. Kerana data saya tak hafal lah, tapi based on saya baca tadi, India dan China ini dia adalah jewellery consumer yang paling tinggi. Jadi campur US lah, sebab US ni negara dia besar. Jadi tiga-tiganya ada the largest consumer of jewellery, yang dia direct related kepada gold. So sampai nak kata salah satu point penyebab kepada kenaikan emas ini adalah increase-nya jewellery demand due to postpone of the wedding during the COVID-19 punya pandemic di China. Jadi sekarang ni SSS rasa kita ramai tahu di China, most of the area dia dah orang kata apa, dah functional, orang kata apa, function well lah. Mana dia mungkin kurang lah, tak ada dah penutupan sana sini. So dia orang boleh langsungkan mungkin perkahwinan dan pelbagai apa semua. Jadi kerana majlis yang postpone nak on balik tu, dia menyebabkan demand yang tinggi kepada jewellery, so meningkatkan kepada demand of the gold tu sendiri. Okey, jadi ini point ketiga, industrial demand. So yang menyebabkan harga naik. Okey, kita ke point seterusnya, wealth protection and economy. Okey, ini juga selain pada USD, dia direct related kepada ekonomi dunia. Dan yang mana ekonomi dunia yang kita mention sekarang ni, yang pegang adalah, maksudnya yang mempengaruhi besar adalah US. So dia akan relate dengan US. Okey, saya pendekkan.
iaitu starting March hingga Mei hari tu US Treasury yield drop, ataupun kalau dalam bahasa mudah dia interest rate mereka jatuh. So saya cuba mudahkan lagi, kalau investor luar nak laburkan US, dia akan dapat 1%, 2% macam tu. So itu menunjukkan dia indicates ketidakstabilan, orang kata apa, dari segi return kepada US. Perkara itu dia reflect kepada kenaikan harga emas. Okey, boleh Google apa itu treasury yield US treasury yield. Okey, jadi apabila dia jatuh, so it indicates yang ekonomi US berada dalam kadar yang tidak cantik, so dia menyebabkan harga emas naik. Okey, itu poin keempat. Okey, poin kelima adalah investment demand. Okey, exchange traded fund dan fund related to precious metal. Maka apabila real market demand dia tinggi, dia reflect kepada orang yang bermain dengan capital market di satu dunia lah. Okey, di satu dunia, dia helps. Jadi apabila pembelian ETF ini dan fund related to precious metal ini tinggi, dia turut drive the sentiment of the emas ni untuk naik. Jadi ini sebab kelima yang saya baca dan kaji yang menyebabkan kenaikan yang berlaku signifikan. Jadi siapa yang tengah jual emas, siapa yang tengah bangun tengah seronok ni, sawit naik, emas naik, Allahu Akbar, syok. Okay? Jadi kalau ikut cerita sahabat saya di Batu Pahat tu, kaya sekarang. Orang kampung ni memang suka simpan emas, jadi emas naik, lepas tu dia pula ada sawit. Allah, orang kata apa, shopping sakan lah sekarang ni. Cuma sebab tu kita nak pesan bahawa jika tengah ada duit, beringat, kerana hari tak selalunya cerah. Okey, sebab keenam adalah gold production. Major players seperti yang tertulis dalam slide saya, China, Afrika, US, Australia, seperti yang tersenarai dah, due to COVID ini menyebabkan, ini sama macam palm oil tadi. Okey, it lead to decrease of production. Dia menyebabkan decrease of production. So mana kalau ikut pada law supply and demand tadi, bila decrease in production, dia akan increasekan harga emas. Okey, baik, ini adalah sebab keenam yang orang kata apa, based on pembacaan saya, kenapa harga naik. Baik, yang ketujuh dan yang terakhir adalah uncertainty yang wujud, yang mana based on history daripada lama lagi, starting daripada 1970-an, sebelum itu lagi, manusia ni memang sifat dia, jika rasa tak confident, dia akan berpegang kepada sesuatu yang dia rasakan value dia tinggi. Dan buat masa ini, apa yang orang kata apa, secara majmuk, secara amnya, apa yang masyarakat akan rasa value dia tinggi adalah emas. Okey, jadi ini adalah senarai tujuh perkara yang menyebabkan recent harga emas naik. Tapi dia nak menjawab persoalan, adakah dia masih sesuai tak nak masuk? Okey, kita ke slide seterusnya. Clarification on ROI of gold. Okey, recently especially ketika tahun lepas, ketika emas sedang naik nak ke puncak tu, banyaklah pakar-pakar emas timbul. Orang kata apa, even saya sendiri tak berani nak mengaku pakar emas, yang menunjukkan data-data yang saya rasa dia tak salah, tapi dia miss orang kata apa, misinfo yang menyebabkan untuk nak menjual. Okey, contoh apabila diplotkan, kerana kita tengok tadi graf yang 1970 sampai sehingga 2020 tadi, jika anda plot daripada bawah ke atas memang akan nampak naik, tapi cuba anda plotkan daripada atas ke bawah, maka anda akan dapat kerugian yang amat besar. Contoh, siapa yang masuk 2012 yang kena sontot tu, apa yang dia rasa pada tahun 2015-2016? Tapi kepada yang dah mempromosi dengan misinfo yang mereka tak rasa apa, mereka dah rasa untung dah.
So, tetapi dia tidak menyedakkan kebaikan emas ini. Cuma apa tujuan saya sebagai anggota perancang kewangan, nak anda yang mana yang ada dengan saya pada malam ini untuk dengar dan untuk apa, kalau boleh sebarkan kepada semua orang. Okay? Recently lah yang saya tengah risau, yang kami tengah risau, okay, emas ni okey lah. Yang lain yang mungkin tak termasuk dalam topik malam ni adalah property investment with very high leverage. Okay, not to mention anyone, mungkin ada siapa-siapa yang dah terlalu ke apa, dia tidak salah, cuma dia apabila dia imply kepada semua orang, maka dia menjadi satu risiko yang besar. Jadi bila kita bercerita tentang risiko, dia bahaya. Okey, jadi itu yang perkara lain lah. Jadi kita balik kepada emas tadi. Jadi cuba kita tengok. Okey, kerana hari tu ada yang mention iklan ketika iklan tengok emas naik berapa persen apa ROI 20% setahun apa semua. Okey, pertama kesilapan yang berlaku adalah yang promosi itu tadi dia bahagikan balik. Bila bahagikan balik secara matematiknya tadi, dia tak mendapat return yang sebenar. Okey, return yang sebenar, contoh RM1, kenaikan sekata 10% setahun, selama 5 tahun anda akan mendapat RM1.60. Maka return yang anda dapat adalah 60% selama 12% selama 5 tahun. Okey, jika anda bahagikan 5 balik, dia akan dapat 60 bagi 5, anda akan dapat 12. Maka return yang sebenar anda dapat 10. Tapi apabila anda bahagi secara simple, dia akan dapat 12. Maka kesilapan itu yang menjadi selalu bahan promosi kepada masyarakat yang amat bahaya. Okey, jadi kat sini saya cuba utarakan kalau boleh anda tengok, kalau boleh komen clear tak slide saya ni. Okey, ini emas saya plotkan selama 40 tahun daripada 1980 sehingga 2020. Sebenarnya return yang anda dapat hanya 5% setahun. Tapi apa yang ini tidak diceritakan kerana nak menjual. Tapi tak ada masalah. Emas ni memang kan saya sendiri simpan emas. Okey, kita tengok pula untuk 40 tahun return dia cuma 5%. Okey, tapi apabila kita bercerita kepada awam, anda apa, orang kata apa, betul Tuan Afif, dia tak salah, harta generasi to generation. Orang kata apa, dia bagus daripada anda beli barang tak berharga, baik simpan emas. Okey, cuma isu dia, kalau duit kita ada 100,000 ditukarkan kepada emas, susah. Dia tak boleh, dia tidak sesuai. Ada post sahabat saya, financial planner juga, Tuan Ahmad Zakwan, apabila dia menyatakan bahawa emas ini bukan sesuai untuk menjadi emergency saving, maka kat situ ramai dah yang beliau menerima banyak tentangan. Kerana tak salahkan orang tentang tu, tapi disebabkan level of financial literacy masyarakat. Okey, kerana sifat orang kata apa, emas ini dia naik turun, jadi tidak sesuai kecepatan kecemasan. Okey, ini untuk 40 tahun kita cuba tengok bila aspek semua emas dekat dunia habis demand. Allahu Akbar, Tuan Mukris. Yang ni saya ada terbaca juga sepanjang pembacaan ni tadi. Saya tak berapa ingat, tak berani nak cakap, takut salah info. Tapi it seems a long way to go lagi lah. Plus dengan current apa yang berlaku ini, mungkin lebih longer the period lah. Plus ada juga yang saya baca bahawa China dia sedang cuba untuk menghasilkan emas by tindak balas kimia. Wallahualam kerana lebih kepada fizik dan kimia, macam mana mungkin nak mencantumkan elemen-elemen dalam logam untuk menghasilkan emas tu, wallahualam. Tapi dia so far belum berjaya lah. Okey, baik, tengok return 20 tahun. Okey lah, 20 tahun dia naik sikit, 10%. Okey lah, beat ASB tabung haji. Okey, dia beat ASB tabung haji 20%. Okey, kemudian kita tengok pula
10 tahun 10 tahun 4% saja. Jika anda ambil daripada masa time zaman kena sontot, ni sebelum kena sontot lagi saya plot ni 2010 ke 2020 cuma 4%. Okey. Tapi satu perkara yang hint kedua yang saya nak sampaikan adalah no matter how anda simpan emas ni, dia untung. Cuma apabila over promise of the return tu, betul Tuan Mukris, plus concern on environmental. Okay, maknanya if over mining, it will cause the environment. So das mungkin juga, mana sebab tu orang kata in long run emas will be good, because orang kata stuck with the supply yang ada. Okey, baik. Jadi return, kerana kenapa saya nak clarify berkenaan dengan ROI tadi adalah ada dua hint lah, ataupun ada 2-3 poin yang saya nak sampaikan kepada pendengar Bursa Chit Chat saya pada malam ini. Adalah pertama, emas ini kata apa, as saya punya knowledge ataupun fahaman, dia adalah a good tool for hedging. Okey, bila Google apa tu hedging, ataupun lebih bahasa mudah dia insurans kekayaan anda. Okey, kerana nilai dia, value dia yang diterima tinggi. Tapi untuk anda jadikan dia sebagai attacking, mana kalau kata dalam Juventus sekarang anda nak jadikan dia Ronaldo, dalam okey Chelsea siapa lah striker dia menang, dia baru menang Chelsea baru menang Champions League. Saya tak tahu striker dia, tapi saya tahu orang popularkan Kante tu. Untuk anda jadikan dia top striker, saya rasa dia tak berapa sesuai. Okey, tetapi kalau anda nak jadikan dia Van Dijk, anda nak jadikan dia defend Manchester City kan, power tu, okey, Van Dijk. Sebab saya bukan fans Liverpool, tapi saya admire Van Dijk ni. Okey, Tuan Mukris, betul, persaingan pada Bitcoin recent 10 years return dah berkurang. Yang persaingan Bitcoin tu ada pembacaan lebih detail tadi saya buat. Cuma untuk saya nak simpulkan, dia masih uncertain jugalah. Maknanya kalau based on kesimpulan apa yang saya baca kajian tadi, mendapati bahawa favor kepada emas ni masih tinggi on fundamental. Cuma on technical wise, on hype wise, orang go for Bitcoin sebabkan of the volatility dan dia hype lah. Market cycle, apabila something new and in trend, on favor for Bitcoin. Cuma fundamentalist mereka go for emas sebab dia tak easily manipulate lah, relatively compared dengan Bitcoin. Okey, acap patch emas sebagai defensive sesuai tak? Macam saya cakap tadi, dia memang sama function sebagai, kalau saya boleh kata, sebagai defensif. Tapi dia adalah insurans kepada harta kita. Boleh Google perkataan hedging tu apa. Cuma untuk dia jadikan emergency saving, dia agak tidak sesuai kerana dia terdah kepada naik dan turun. Okey. So kalau portfolio yang selalu saya suggestkan, okey, liquid asset, saham, unit trust, cash 50%, 40% fixed asset, rumah, property, 10% ke 15% adakah dalam bentuk emas fizikal. Okey. Jadi itu perkara yang pertama tadi, dia sebagai hedging. Dan yang kedua, dia adalah untuk capital gain. Jadi anda cuba sebarkan, jika ada yang beritahu kata nak bagi fixed return emas, so dia tak akan berlaku lah. Sebab dia tak ada income stream yang dapat daripada emas. Anda tak boleh sewakan emas. Okey, dia cuma kenaikan harga. Jadi untuk long run, kita tengok daripada 40 tahun, 20 tahun, dia tetap ada return. Okey, cuma timing kita lah. Maknanya ketika 2010 naik ke puncak, dia pergi kat puncak balik pun dia masih untung. Sebab dia akan keep buat, orang kata apa, highest. Okey,
Jadi okay, so itu kesimpulan yang saya boleh sampaikan daripada saya emas tadi. So saya nak share sedikit apa tempat-tempat dalam capital market yang ada anda boleh invest emas. Okay, bursa yang patuh syariah, anda boleh cari gold ETF. Anda boleh beli direct je daripada M+. Okay, anda tengok aja chart dekat TradingView tadi, terus anda plot untuk beli harga dekat gold ETF. Okay, sometimes dia gerak lambat sikit, so itu anda dah untung, anda boleh beli dia at harga yang murah. Kemudian kedua, unit trust, something yang fund yang related to gold lah, and precious metal. RHB ada satu gold fund, saya tak ingat Kemudian ada beberapa lain lagi lah, tapi pastikan yang patuh syariah. Kemudian ketiga, gold saving account. Yang dapat patuh syariah adalah Public Gold, Kuwait Finance House, dan terbaru adalah Maybank Gold Saving Account. Itu baru yang Maybank Gold Saving Account kalau ada lebih pada 3 ni, mungkin boleh share. As far as saya punya concern, 3 ni lah yang mana anda boleh simpan gold anda dalam bentuk digital lah, simpan dalam bentuk gold saving account mereka. Okey, yang saya tahu 3 ni lah. Okay, yang keempat adalah physical gold bar and jewellery. Okay, saya lebih favor jewellery instead of gold bar. Okay, nak cerita panjang, tapi dia punya keyword dia adalah kenapa saya favor jewellery instead of gold bar. Segmen market untuk anda nak jual balik, dia ada tambahan, iaitu wanita. Okay, wanita jarang minat gold bar ni, tapi jewellery baru saya tahu. Gila, mereka ni gila jewellery. Yang saya tak berapa nak menilai jewellery ni, tapi dia orang menilai. Anda boleh jual pada harga yang anda nak. Jadi pada saya adalah jewellery lah. Okey. Baik, suka untuk saya simpulkan, berbalik kepada tajuk kita malam ini, mana kalau ikut chart dia dah break sub resistance ni yang straight line, dan trend line downtrend pun dia dah break. Jadi ada kemungkinan besar untuk dia lebih naik. Jadi mana yang mungkin tengah pegang emas, boleh hold lagi. Okey. Tetapi kalau nak masuk, boleh berjaga-jaga, sebab kita tak tahu, kemungkinan dia berada di puncak. Okey. Jadi kedua, sentimen dunia masih berada dalam keadaan uncertain. So kita dah tengok pelbagai contoh yang berlaku daripada chart, maksudnya daripada sejarah, daripada apa yang berlaku terbaru Mac sehingga Mei. Uncertainty memang menyebabkan kenaikan benda yang orang sayang, iaitu apa yang kita kata, apa yang orang sayang itu, iaitu emas. Orang sayang, orang yakin, orang percaya, maka dia substitute daripada uncertainty itu adalah emas tadi itulah. So 2 point yang mana dia akan cuma yang tambahan pesanan ketiga saya, apakah duit segala cash yang anda ada, jangan 100% anda masuk emas. Anda masuk juga, tapi sebahagian anda cuba invest di tempat cash yang lain, atau main juga property, kerana property tengah murah sekarang. Tapi jangan over leverage. Cuba emas ni cuba beli secara berkala. Okay, kerana emas ni apa yang best dia lain adalah dia dapat kawal sifat belanja kita, das kita boleh berjimat. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Jadi sebelum saya end ni, saya nak play juga video Tuan Hafizuddin. Terima kasih Tuan Acap, Tuan Mukris, Tuan Afif, Tuan Imran, Ustaz Wafi, Tuan sahabat saya Syafiq Syarif, Tuan Is Muhammad, Tuan Hanif, Cik Puan Ayu. Ini isteri sahabat baik saya daripada Batu Pahat jual emas ni. Tuan Akmal, Tuan Fairuz, okey, kerana sudi stay. Dan orang kata apa, moga mendapat apa, orang kata apa, sedikit sebanyak intipati lah. Okey, apa pun emas dia best. Okey, insya-Allah itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan video daripada testimoni sahabat peserta Wyckoff yang memang jujur dia menyampaikan
Okey, apa-apa boleh PM saya, insyaAllah. Facebook Nur Hilmi bin Luqman. Oi, ada Zafir lah. Okey, Nick Macet, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.